Kalau terlibat dengan Dada ni kan, nak keluar, nak berpatah balik, memang sangat sukar. Orang-orang di jalanan ni dia mampu berubah. Kalau tanpa sokongan kita, asyik duk mengata, asyik duk menghukum, memang tak jadi apa. Bu, mia pasal ya, sampan kecil-kecil mia buat berkembang besar. Dulu orang banyak, kerja mia kurang sikit. Sekarang order mia orang banyak, tapi buat mia orang kurang. Bandaraya Kuala Lumpur dipenuhi ranjau dan warna-warni kehidupan. Namun di sebaliknya, di sinilah syurga buat golongan tunawisma atau lebih dikenali sebagai gelandangan. Tanpa perlindungan kediaman mahupun kerjaya tetap, mereka bertapak di Ceruk Bandar, Chowkit. Sebut saja Chowkit, pasti terlintas pelbagai kegiatan kurang enak kerana sering dikaitkan sebagai daerah lampu merah dan sarang penagihan dadah. Bagaimanapun, jangan sesekali hanya memandang luaran. Di dalamnya masih banyak titik putih melingkari segenap penjurunya. Wan Kamariah Daud atau Mak Wan, titik putih yang masih gagah berdiri melayari usia emasnya. Pelbagai episod hitam dilaluinya, menjadi sejarah yang sukar dilupuskan. Mak Wan ada dekat sini pada tahun 67. Masa tu Mak Wan umur 11 tahun. Mak Wan datang sini kerana ikut suami. Lepas tu suami Mak Wan ni seorang pengedar dadah lah dulu. So Mak Wan tak tahu dia pengedar dadah. Mak Wan ikut dia. Ikut dia datang sini. Lepas tu kena tangkap. Lamalah duduk penjara, akhirnya dia dihukum gantung sampai mati. Gantung mandatori lah. Selepas dia tak ada, Mak Wan pun teruslah hidup dekat Chowkit ni. Meskipun telah kehilangan suami, Mak Wan kekal terjerumus dalam kancah dadah. Kali ini lebih besar. Mak Wan terpalit dengan jenayah pengedaran dadah dengan alasan sebagai sumber rezeki. Berusia 69 tahun, wanita dari Kota Baru Kelantan ini telah bermastautin di ibu negara selama 4 dekad. Mak Wan asyik masuk keluar penjara, masuk keluar pusat serenti. Mak Wan terus je dengan kehidupan Mak Wan. Jual dadah, ambil alih tugas suami Mak Wan tu. Lepas tu makin lama makin teruk. Dekat lorong ni lah Mak Wan berada. Mak Wan tidur kat sini, makan kat sini. Dah jadi macam orang tak siuman dah. Gangguan emosi dan desakan sosioekonomi mengheret golongan ini ke gelanggang serba kekurangan. Kalau dulu tu Mak Wan isap dadah, Mak Wan tak pernah fikir pun macam ni.
Tak pernah fikir nak berhenti, tak pernah fikir nak apa pun. Mak Wan dah declare diri Mak Wan ni mesti mati dekat mana-mana lah. Orang akan jumpa bangkai nanti. Kini Mak Wan mula mendekatkan diri dengan aktiviti amal jariah. Bagi Mak Wan lah, kalau terlibat dengan Dada ni kan, Allahu Akbar. Tak tahu nak cerita macam mana. Nak keluar, nak berpatah balik dekat situ. Daripada situ memang sangat susah sukar. Sambil-sambil cuci luka, balut luka dia kan. Kita pun pujuk supaya dia pergi jumpa doktor. Biasalah Mak Wan jumpa kat sini. Orang yang dekat dah nazak tau. Dah nazak, tak boleh buat apa. Cari saudara mara dia, carikan bank jenazah, uruskan sampai ke tanah perkuburan. Beginilah rutin Mak Wan setiap hari, meronda di setiap sudut lorong, membantu insan-insan kurang bernasib baik. Pada setiap hari Rabu dan Khamis, kelas fardu ain serta solat berjemaah diadakan di warung makan Sahabat milik Mak Wan. Ketika ini, dia antara individu yang tidak menang tangan dalam menguruskan aktiviti mingguan ini. Dekat kedai tu Mak Wan dah mula adakan solat berjemaah, kelas fardu ain, kelas masak. Mak Wan ada 2 orang tu, Mak Wan tengah train. Bagi ilmu tu kat dia, biar dia buat sendiri sampai betul-betul jadi. Nanti kita akan fikirkan pula macam mana nak bantu. Sekitar tahun 2013, Mak Wan ditemukan dengan Muhammad Syafiq Husni Zain. Sekaligus menjadi titik tolak bagi Mak Wan lebih mendalami ilmu agama, khasnya dalam bidang kerohanian dan fardu ain. Sebelum tertubuhnya warung makan Sahabat, rumah Mak Wan menjadi lokasi bagi sesi pembelajaran seminggu sekali. Kewujudan premis ini sekaligus memberi peluang lebih besar kepada masyarakat gelandangan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kalau sebelum Mak Wan mati ni, Mak Wan fikir Mak Wan nak adakan satu rumah sahabat lah. Satu rumah sahabat, kita boleh buat kat sana penginapan. Penginapan bukan bermalam kat sana. Penginapan untuk dia daycare. Maknanya dia boleh mandi, dia boleh solat, dia boleh basuh baju. Lepas tu kita boleh ajar dia fardu ain, kita ajar dia kelas masak supaya dia boleh keluar daripada kehidupan bergelandangan ni. Walaupun Mak Wan telah berjaya kembali ke pangkal jalan dan menghabiskan sisa-sisa hidup dengan beramal, dia masih mempunyai satu impian besar. Impian Mak Wan ni nak adakan satu van jenazah di depan warung makan Sahabat tu. Supaya rakan-rakan jalanan kita yang meninggal tak ada waris apa semua, kita boleh uruskan. Kita akan buat tu kursus pengurusan jenazah, apa semua kita akan buat. Berasal dari Kedah, Muhammad Syafiq digelar ustaz oleh Mak Wan dan rakan-rakannya. Setiap bacaan ayat suci Al-Quran disemak bagi memastikan jemaah dapat menyebutnya secara bertajwid dan tartil. Pengisian kelas agama turut mengetengahkan aspek-aspek lain termasuk tertib bersolat serta mandi hadas yang betul secara lisan dan praktikal. Aktiviti ini jelas menunjukkan peningkatan daripada jumlah kehadiran individu. Saya buat benda ni secara percuma sebab benda ni adalah tanggungjawab. Saya mengambil tanggungjawab untuk buat kerja dakwah ni atas pemahaman bahawa
dalam ayat Quran lah, semua kata wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihat wa qala innani minal muslimin. Maksudnya dalam Quran sebut perkataan yang paling baik adalah mengajak orang untuk buat amal soleh. Amal soleh ni ada dua. Amal soleh wajib yang Allah suruh, amal soleh yang bagi makan, yang tak suruh, Allah tak suruh. Indah cahaya neon malam. Tersimpan 1001 kisah di kota yang tidak pernah tidur. Menyingkap tirai kehidupan seorang bekas gelandangan bernama Mak Wan. Mak Wan sekarang ni tenanglah hidup. Walaupun duit tak ada, cuma buat kerja sukarela macam ni. Apa yang gelandangan makan itulah yang Mak Wan makan. Impian Mak Wan ni nak adakan satu van jenazah di depan warung makan Sahabat tu. Supaya rakan-rakan jalanan kita yang meninggal tak ada waris apa semua, kita boleh uruskan. Biasanya rutin Wan Kamariah Daud dimulakan dengan penyediaan makanan kepada rakan-rakan lorongnya. Sebelum itu, Pasar Besar Chowkit terlebih dahulu menjadi lokasi pilihan membeli bekalan untuk memasak. Dengan kudrat tulang 4 kerat, dia mengayuh basikal lebih 1 kilometer untuk ke pasar. Mak Wan akan singgah di gerai kuih muih membeli juadah di sini apabila tidak berkesempatan membuatnya. Mak Wan sekarang ni tenanglah hidup. Walaupun duit tak ada, cuma buat kerja sukarela macam ni. Kan? Apa yang gelandangan makan itulah yang Mak Wan makan. Jadi kat kedai tu Mak Wan buat kerja dengan betul-betul sukarela lah. Pengagihan makanan dijalankan setiap hari kecuali pada hari Selasa. Bermodalkan uang diperolehi dari individu persendirian, penyediaan makanan bagi 300 orang diuruskan Mak Wan sebaiknya. Baginya, meskipun kuantiti yang disumbangkan tidak besar, namun amat membantu mengalas perut insan-insan kurang bernasib baik. Pengalaman lalu, walaupun pahit, membakar semangatnya untuk terus berbakti. Masih jelas diingatan, dahulunya Mak Wan pernah berada di kepompong sama seperti mereka. Usai pulang dari pasar, Mak Wan perlu segera ke dapur untuk memasak. Hanya tinggal 2 jam lagi sebelum waktu menginjak jam 12 tengah hari, masa yang dijadualkan bagi pengagihan makanan di warung makan Sahabat. Kerja-kerja memasak dan pembungkusan mengambil masa kira-kira 90 minit dengan dibantu 2 orang rakan.
Jam 11.30 pagi, kelibat orang ramai membanjiri kaki lima warung makan sahabat mula kelihatan. Sejajar dengan musim pandemik, penggunaan pelitup muka dan sanitasi kendiri adalah satu kemestian sebelum mengambil makanan. Mak Wan kumpulkan ramai-ramai kawan-kawan Mak Wan yang dulunya memang sak dadah teruk dekat lorong ni sama dengan Mak Wan. Tapi sekarang kita dah jalani proses pemulihan 5, 6 kali, 7 kali, 10 kali ada. Masuk penjara, masuk pusat serendi sepanjang hidup dia tu. Tapi hari ni dia orang dah bangkit. Dah pulih, dah bekerjaya, dah berumah tangga. Jadi Mak Wan kumpulkan diorang ni sebagai role model kepada rakan-rakan jalanan kita. Turut menyertai penyagihan makanan adalah Harun Abu Bakar. Dia terpaksa menjalani kehidupan gelandangan hampir setengah tahun. Pengalaman hidup manis dalam kepahitan memberi semangat buat bapa berusia 50 tahun ini keluar daripada kehidupan di jalanan. Saya sendiri orang yang seketika pernah di situ. Siang bertukar malam, malam-malam tengok orang cari kotak, kita pun cari kotak, kadang letak kotak setelah tong sampah. Ya Allah Tuhanku, tak malu-malu bagi tahu tangan dia lah yang masuk ke tong sampah minta makanan. Masa tu tak ada orang bagi makanan. Menerusi anjuran program kerohanian, dia percaya ia mampu bertindak sebagai sistem sokongan yang membantu meningkatkan daya tahan emosi golongan ini. Bila mana kita ada warung Mak Wan ni, warung sahabat ni, kita rasa ini satu institusi, bukan sekadar makan. Kita bukan nak bagi makan, kita nak banner balik. Banner segi fizikal, intelektual, emosi dan spiritual. Mungkin program-program parenting berterusan, program-program kerohanian berterusan. Saya percaya kepada isi dalam diri saya dan semua kawan-kawan di sini, nak ataupun tak nak, mahu atau tak mahu, pilihan. Makanan percuma diberikan kepada golongan gelandangan, asnaf, warga emas juga fakir miskin. Sampah jangan buang merata-rata. Tolong. Harun telah lama bekerjasama dengan Mak Wan. Saya ada sikit duit, saya berkata Mak Wan, okey, saya ada 100 minggu ni, hari ni, okey, bawa masak. Okey, kita berdua bawa sangka, naik basikal, pergi lorong demi lorong. Kisah santuni lah. Mak Wan selalu bagi semangat kat dia orang lah. Mak Wan kata kita kena usaha dalam hidup ni. Tak banyak sikit kita mesti kena usaha. Jangan selalu menadah tangan kat orang, cakap kan. Kita ada tanggungjawab untuk diri kita sendiri. Itulah yang Mak Wan buat. Mak Wan sekadar kata yang termampu je lah Mak Wan bantu. Mak Wan harap orang ramai ataupun masyarakat kan buanglah stigma, buanglah diskriminasi, bahawasanya orang-orang di jalanan yang dia mampu berubah. Tapi dia perlukan sokongan kita. Dia perlukan sokongan kita. Kalau tanpa sokongan kita, asyik duk mengata, asyik duk menghukum, memang tak jadi apa. Kekilafan lalu menjadi pendorong perubahan diri, mencorak jejak baharu kehidupan. Mereka pernah melalui sisi gelap yang menjadi cerita untuk dikongsi sebagai iktibar. Mak Wan, mungkin bagimu usaha yang dilakukan hanya sebesar zarah, namun tidak bagi mereka, penghuni Chowkit. Dirimu umpama lampu obor menerangi jalan keluar dari lembah serba kekurangan. Bagi mereka yang berkunjung buat pertama kali ke sini, pasti terpegun melihat bengkel-bengkel yang mempunyai rangka-rangka bot gergasi tersusun cantik umpama tulang ikan.
Pemandangan laut biru mempersonakan. Hamparan pasir nan lembut. Suasana tenang mendamaikan. Membuatkan Pulau Pangkor Perak antara lokasi percutian kegemaran ramai. Selain destinasi pelancongan utama negara, ia turut dikenali sebagai syurga makanan laut. Biasanya di sini, sebaik saja mentari mulai menerangi bumi, terutama di kampung Sungai Pinang Besar, akan kedengaran kesibukan bot-bot nelayan laut dalam memasuki jeti, menghantar ikan-ikan segar yang diperolehi mereka selepas semalaman bersengkang mata di samudera mencarinya. Kepelbagaian jenis makanan laut ini bukan saja akan dijual kepada penduduk tempatan, malah dihantar ke negeri lain. Kebanyakan bot-bot nelayan yang digunakan adalah hasil kerja tangan masyarakat di sini, dek kerana sektor perikanan adalah aktiviti ekonomi utama di Pangkor sejak pulau ini diduduki pada kurun ke-17. Bagi mereka yang berkunjung buat pertama kali ke sini, pasti terpegun melihat bengkel-bengkel yang mempunyai rangka-rangka bot gergasi tersusun cantik umpama tulang ikan. Juga bunyi-bunyian kerja pertukangan bagaikan alunan muzik. Yang paling berpengalaman dalam dunia pembikinan bot, sama ada untuk nelayan pantai atau laut dalam, adalah Gan Ahkau berusia 73 tahun ini. Lebih ramah disapa Pak Cik Gan, dia telah berkecimpung dalam bidang berkenaan sejak 40 tahun lalu. Mengimbau kembali salah silah keluarga warga emas ini yang berhijrah dari tanah besar Cina suatu ketika dahulu dan menetap di sekitar Lumut, ibu bapanya mula berjinak-jinak dengan rezeki laut selepas berpindah ke Pulau Pangkor ketika usia Pak Cik Gan 8 tahun. Saya mak ya dulu pun kasih itu orang cuci pun bakar pun bahkan saya bikin tu sini campur itu bikin itu buk punya pasal ya. Bahkan dah keluar mari sini bikin itu sikit-sikit punya lepeh ya. Bahkan buat lepeh punya bahkan lagi pergi sampan kecil-kecil punya buat bahkan besar dulu. Daripada kerja-kerja membaik pulih sampan, dia kemudian terlibat secara serius dalam pembuatan bot nelayan selepas bapanya meninggal dunia. Ketika itu, Pak Cik Gan masih remaja dan terpaksa berhenti sekolah demi menyara keluarga. Disebabkan telah mengabdikan diri selama 4 dekad dengan bidang yang semakin pupus di mama peredaran zaman, segala selok-belok dan ilmu menghasilkan bahtera gergasi ini terletak di hujung jarinya. Tidak lokek dengan ilmu, Pak Cik Gan menyatakan pemilihan kayu memainkan peranan penting bagi memastikan ketahanan bot yang dihasilkan. Sekarang yang guna kayu, Malaysia punya kayu tu cengai emas. Hanya cengai emas sajalah. Cengai emas lama satu lain ada dulu campur itu cengai batu tapi cengai batu kurang tahan sikit lah. Sekali pandang, prosesnya tampak mudah. Ekoran kelincahan Pak Cik Gan melakukan sebarang kerja pertukangan. Tetapi, seperti juga pekerjaan lain, pasti ada cabarannya. Paling sukar dibentuk adalah pada bahagian badan bot yang melengkung ini. Ini buat komnya berat sikit lah. Tangkong itu komnya berat sikit ya. Belakang sekarang ini bub sudah besar lah. Kong banyak panjang. Belakang orang tapi dia ambil meyam, ambil campurok ke tali.
Ketika penggambaran majalah 3 pada November tahun lalu, terdapat satu tulang belakang bot baharu dipasang dan satu lagi 80% telah siap dibuat. ni 跟谁写？我跟那个师傅啊，那个师傅叫王延义啊，啊，王延义啊，这好像死了，师傅死了10几年了。然后安哥那时候你开始做的时候啊，那时候有几家坐船哦？那时候好像有10多家哦。现在呢？现在剩5家。哦，剩5家吧。他们在做什么？这个厨房的，他们在海那边啊，他们要煮点东西嘛。啊，晚上啊，他们做1啊，煮2，他们要煮一点面吃啊，或者煮点咖啡一样啊。Okey, ini kapal Uncle Go buat dah dia katanya nak ambil masa dekat 4-5 bulan untuk siapkan satu kapal lah. Ini adalah kapal terakhir dia. Lepas ni dia akan turunkan ilmu dia, legasi dia kepada anak buah dia. Ternyata, Pak Cik Gan seorang pakar dalam ilmu pertukangan dan pembuatan bot nelayan. Namun kami sedih apabila dimaklumkan bahawa dia akan bersara sepenuhnya dari dunia pembuatan bot pada tahun 2021. Dan apabila ditanya sama ada Pak Cik Gan akan berasa berat hati untuk bersara atau sebaliknya, jawapannya, sudah tiba masanya untuk saya berundur. Pulau Pangkur, Perak. Lokasi percutian buruan ramai, baik pelancong dari dalam maupun luar negara. Di sini, sektor perikanan juga antara penyumbang ekonomi utama. Justeru, wujud industri sokongan seperti pembuatan bot nelayan. Gan Ah Kau adalah otai dalam bidang berkenaan. Kepakarannya tiada kalang ganti. Saban tahun melalui sentuhannya, 2 atau 3 bot itu akan terhasil. Kos sebuah bot juga mencecah ratusan ribuan ringgit. Namun ia masih tidak mampu memenuhi permintaan dan ada kalanya bot yang dihasilkan adalah tempahan 2 atau 3 tahun lalu. Zamberi Mahmudin adalah antara kenalan Pak Cik Gan yang sering menziarahinya di waktu senggang dan bertanyakan perkembangan pembuatan bot. Halo Uncle. Ya, lama sudah tak jumpa lah. Pun sudah siap ah? Ayah, si mana? Bila itu orang nombor angkat? Sekarang mau bikin itu bumbung. Bumbung ah? Bumbung lebih orang lagi satu ayam besar, Ya. boleh siap dia mak angkat. Boleh siap. Kita dapat bikin ekor. Oh, ekon. Oi. Ini bot siapa punya tokeh? Ini Toke. Pantai Limim ya, itu Pantai Remis. Toke panggil Tautu. Oh, Tautu. Toke dia punya itu buat tu laut. Ikon dekat sini, kalau siapa yang buat tourism macam tu kan, ini tempat wajib untuk kita buat lawatan. Jadi kita selain daripada Masjid Terapung, Masjid Seribu Doa, galeri, konservasi penyu dan ada lagi banyaklah.
Bagi bot gergasi terakhir hasil tukangan Pak Cik Kan yang sempat kami rakam ini, ia dalam proses akhir membuat tempat rehat nelayan dan memasukkan enjin. Anak buahnya yang bergelar Ahbun bakal menyambung legasi Pak Cik Kan turut terlibat menyiapkan bot berkenaan. Akak ambil anak ikut. Itu anak kakak sudah ikut berapa lama? Dia pun bikin lebih kurang dekat ada lebih kurang 20 tahun ada lah. Jadi dia DP lama menyebut lah. Menurut Pak Cik Gan, di Pulau Pangkor hanya tinggal 5 keluarga yang masih terlibat dalam industri pembuatan bot gergasi tradisional ini dan majoriti mengusahakannya dengan pertolongan ahli keluarga. Namun lain pula dengan Pak Cik Gan. Dia terpaksa bergantung kepada kudrat tulang 4 kerat dan bantuan pekerja luar. Ekoran tiada seorang pun adik-beradik dan anak-anak Pak Cik Gan yang mahu mengikuti jejaknya. Ini mungkin disebabkan bebanan dan ketelitian kerja tangan membuatkan ramai memilih untuk makan gaji di bidang lain. Dulu Mia orang banyak, tapi kriamnya kurang sikit. Sekarang pusing balik. Buat Mia orang banyak, tapi buat Mia orang kurang. Walaupun Pak Cik Gan kelihatan tenang melepaskan kerjayanya, namun dalam hati hanya Tuhan yang mengetahui. Apatah lagi mengenang nasib yang bakal menimpa industri pembuatan bot nelayan tradisional ini suatu hari nanti. Januari 2021. Tibalah masa Pak Cik Gan menyerahkan bot sentuhan terakhirnya kepada si penempah. Ini bot ke-100 lebih dihasilkan olehnya sepanjang 40 tahun. Riak wajah lelaki berusia 73 tahun ini kelihatan tenang tanpa menunjukkan sebarang emosi. Namun kami dapat merasakan saat ini menandakan penghujung legasi seorang yang pernah dimartabatkan sebagai tukang bot terulung di Pulau Pangkor. Mercun kemudian dipasang bagi menandakan kesyukuran dan kegembiraan seperti juga sambutan Tahun Baru Cina. Semoga warisan pembuatan bot nelayan pantai dan laut dalam ini akan terus terpelihara pada masa hadapan. Pulau Pangkor, indah dan aman. Tumpuan mendapat udara nyaman. Pak Cik Kan, pembuat bot nelayan, hasil tangan, masyhur berzaman.